Beralih ke negeri di bawah bayu, Sabah terus beri keutamaan kepada penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur demi keselesaan rakyat. Langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Shah. Baik Otto, program pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam terus menjadi keutamaan kerajaan negeri. Tumpuan pelaksanaan diberikan kepada kemudahan asas yang kritikal seperti bekalan air dan elektrik. Demikian menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika berucap dalam jamuan malam tahunan ke-46 Institusi Jurutera Malaysia IEM Cawangan Sabah. Katanya komitmen kerajaan dibuktikan melalui penyediaan peruntukan terbesar berjumlah 2.63 bilion ringgit dalam Belanjawan Negeri 2024. 1.72 bilion ringgit daripada peruntukan itu disalur kepada Kementerian Kerja Raya Sabah dan jabatan di bawahnya. Ini kerana penyediaan kemudahan asas yang baik merupakan pemangkin memperkukuh ekonomi negeri sekaligus memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Datuk Haji juga mengalu-alukan kerjasama antara kerajaan negeri dan IEM bagi menjayakan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. IEM disaran agar terus mempromosi amalan kejuruteraan untuk menarik minat golongan muda menceburi bidang berkenaan sekaligus melahirkan lebih ramai anak jati Sabah yang mampu bersaing di persada dunia. Sempena majlis ini, Datuk Haji Ji menerima anugerah Fellow Kehormat IEM daripada Timbalan Presiden IEM, Insinyur Yao Chow Fong. Projek Telaga Tiup Universiti Malaysia Sabah UMS kini siap sepenuhnya. Telaga tersebut kini dalam proses percubaan untuk manfaat 16,000 pelajar UMS. Projek bernilai 5 juta ringgit ini merupakan alternatif bagi mengatasi masalah air yang dihadapi pelajar UMS. Ini hanyalah alternatif daripada bekalan air, sumber air daripada Jabatan Air Negeri Sabah. Pelajar-pelajar perlu tahu, masyarakat perlu tahu yang kita buat ini hanyalah alternatif. Jika bekalan air daripada Jabatan Air Negeri Sabah tidak mencukupi, baru kita akan gunakan tube well ini. Datuk Mustafa ditemui media dalam lawatan ke tapak projek Tube Well Universiti Malaysia Sabah UMS. Sebanyak 6 telaga tiub yang dibina berupaya menghasilkan hampir 1.3 juta liter air sehari jika diperlukan. Projek Telaga Tiub UMS dimulakan pada Januari lalu selepas pelajar UMS mengadu menghadapi kesukaran menjalani rutin harian disebabkan bekalan air yang terhad dari Jabatan Air Negeri Sabah, JANS. Rakyat Sabah diingatkan agar sentiasa menghormati lagu kebesaran negeri Sabah Tanah Airku setiap kali ia dinyanyikan. Tindakan mempersenda lagu kebesaran negeri termasuk menerusi platform media sosial wajar dikenakan tindakan tegas. Negeri kita yang tercinta. Kita tidak boleh memperlekehkan, mempermainkan lagu kebangsaan kita, Sabah Tanah Airku. Sebab ini adalah lagu rasmi kemerdekaan Sabah, lagu nasional kita dan harus kita hormati. Setiap kali kita menyanyi, kita perlu berdiri dengan hormat, bukan duduk ketawa-ketawa menyanyi. Datuk Jeffrey diminta mengulas video sekumpulan pempengaruh yang dikatakan memperlekeh lagu Sabah Tanah Airku kerana menyanyi sambil ketawa yang tular di media sosial baru-baru ini. Video ini turut dikecam warga cyber. Terdahulu, Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau menghadiri program Sabah Sihat Rakyat Sejahtera di Dewan Badminton Kompleks Sukan Daerah. Program anjuran bersama Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBBS Zon Keningau ini bagi mendidik masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat. Sidang Kemuncak Perniagaan Sabah China 2024 yang dijadual berlangsung pada 22 hingga 24 November depan berupaya mengukuhkan hubungan ekonomi dua hala. Sidangan Kemuncak selama 3 hari itu akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Ibu Negeri.
Program yang dijangka mampu menarik kehadiran 10,000 pengunjung itu antara lain bertujuan meningkatkan pelaburan dua hala antara Sabah dan negara China. Ia diadakan bersempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia-China. Kita perlukan trade partner ini, kita perlu meraihkan persahabatan antara Malaysia dan China dan untuk mempertingkatkan pelaburan dan perdagangan antara Malaysia dan China. Datuk Pong bercakap kepada pemberita dalam Majlis Malam Pesta Perahu Naga Antarabangsa FCAS 2024 di Dewan Hakka. Majlis yang dihadiri lebih 500 tetamu ini diserikan dengan persembahan kebudayaan masyarakat Tionghoa. Polis Daerah Kota Kinabalu IPDKK melancarkan bid berbasikal untuk memperluas dan mempergiat kawalan keselamatan di Bandaraya Kota Kinabalu. Antara kawasan rondaan ialah sekitar Tanjung Aru, Imago, Jesselton Point, Jalan Gaya dan lokasi tumpuan pengunjung. Penugasan dijalankan pada setiap hujung minggu bermula 4 petang hingga 10 malam. Bid basikal ini merupakan tambahan kepada inisiatif sedia ada iaitu Ops Payung dalam usaha mencegah jenayah. Jadi dengan cara ini akan menunjukkan kehadiran polis bersama-sama masyarakat lah untuk mencegah berlakunya jenayah. Di samping itu juga kita boleh membantu masyarakat di dalam menyelesaikan beberapa masalah jika diperlukanlah. ACP Kasim turut menasihatkan orang ramai yang berada di kawasan tumpuan agar tidak berjalan sendirian atau berada di kawasan sunyi yang boleh mengundang aktiviti jenayah. 31 set solar sumbangan Kementerian Pendidikan Tinggi diserahkan kepada penduduk kampung Darau Manggatal. Ia merupakan sumbangan di bawah program Upaya KPT Edge Panggar. Sumbangan diserahkan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmut yang juga ahli Parlimen Sepanggar kepada Ketua Kampung Darau Jati Ijan. Kita membantu komuniti kampung Darau ini dengan memasang solar panel di dewan masyarakatnya dan juga dewan futsal supaya mereka dapat mengurangkan satu bil elektrik mereka. Dan juga mereka boleh menggunakannya pada sebelah malam lah. Dan ini akan memudahkan dan menerangkan kawasan-kawasan ini yang memang sebagai tapak untuk masyarakat berkumpul. Turut diadakan kursus pendek berkaitan masakan, solekan dan pemasangan solar sebagai sumber pendapatan sampingan penduduk kampung. Sempena majlis ini, Datuk Mustafa merasmikan klinik bergerak Universiti Malaysia Sabah UMS disaksikan Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur. Pasukan Polis di Raja Malaysia PDRM berjaya mengekalkan kejuaraan dalam Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa Persatuan Gabungan China Sabah FCAS kali ke-9. Pasukan itu memenangi piala yang dipertua negeri selama 2 tahun berturut-turut sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000, medal dan trofi. Tempat kedua dan ketiga pula dimenangi Jetama Asuk Hill dan Mempawah Dragon Boat Club. Kedua-dua pasukan masing-masing menerima hadiah bernilai RM5,000 dan RM3,000 beserta medal dan trofi. Penyampaian hadiah disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin. Kerjasama setiap ahli pasukan dikatakan membawa kemenangan kepada pasukan PDRM. Kita semua masih bersyukur dengan tempoh latihan kita yang kurang sikit daripada tahun lalu. Jadi alhamdulillah lah masih lagi ada tempat di sini. Sementara itu, pasukan Penang Chinese Town Hall antara pasukan dari luar Sabah yang berjaya membawa pulang trofi kategori FCAS. Pasukan ini turut memenangi tempat kedua kategori Presiden Hua Chong. I think overall the organization is very good, and it's the first time that we experience the beach party, and there's 145 team together, and it's our first time to see so many rowers in the same time. It's so happening. Lebih 10,000 pengunjung hadir menyaksikan Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa FCAS Sabah kali ke-9 ini.
Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Otto Osman. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Terima kasih Suaran Shah langsung dari Kota Kinabalu.